Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini kami bakal membentangkan mengenai business plan Salted Egg Conflict dari company Adaptive yang untuk bagi subjek MPU 22012, subjek entrepreneurship untuk sesi 2021-2022. Seterusnya. Pertama sekali saya akan mengenalkan nama-nama ahli kumpulan, iaitu terdiri daripada saya Muhammad Akmal bin Kamarudin, seterusnya Song Chu Ming, dan yang ketiga Muhammad Iskandar bin Roslan. Untuk pensyarah bagi subjek entrepreneurship ini ialah Encik Akmal bin Ismail. Kami merupakan kumpulan yang ke-6. Seterusnya. Bagi yang pertama merupakan carta organisasi. Bagi carta organisasi bisnes kami, Song Chu Ming merupakan pengurus syarikat. Yang seterusnya Iskandar merupakan pengurus pengeluaran dan saya Akmal Kamarudin sebagai pengurus pasaran. Seterusnya. Yang kedua merupakan jadual spesifikasi tugas. Jadual di bawah menunjukkan spesifikasi bagi perniagaan Salted Egg Conflict terhadap pengurusan perniagaan. Bagi jawatan pengurus syarikat selaku Chong, tugas beliau merupakan menentukan harga jualan, menguruskan syarikat, berurusan dengan pembekal, dan seterusnya. Bagi jawatan pengurus pengeluaran selaku Iskandar, tugas beliau mencari input atau sumber untuk tujuan pengeluaran, terusnya menyediakan jadual pengeluaran dan memberitahu kaki tangan lain, dan yang terakhir memastikan stok sentiasa mencukupi. Dan untuk jawatan yang terakhir sebagai jawatan pengurus pemasaran, bagi tugas saya mempromosikan produk terhadap media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain, dan seterusnya melaksanakan strategi pemasaran. Slide seterusnya. Bagi slide yang ketiga merupakan bidang perniagaan. Bagi bidang perniagaan, yang pertama, penjual ejen Salted Egg terlibat dalam industri perkhidmatan. Kami percaya bahawa ekonomi negara kita yang berkembang secara positif memainkan peranannya dalam pembangunan penjual ejen Salted Egg. Yang kedua, dengan peningkatan bilangan pelajar bekerja dalam komuniti, penjual ejen Salted Egg dapat memanfaatkan perkembangan ini dengan menawarkan perkhidmatan F&B kepada mereka. Dengan mengeluarkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi, kami yakin perniagaan kami akan dilengkapkan dengan pesaing lain di kawasan Berang 2020. Slide yang seterusnya. Untuk slide yang keempat merupakan segmentasi pasaran. Segmentasi pasaran produk kami adalah lebih mengutamakan kepada pelajar-pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah, iaitu terletak di Berang Station, Perak. Perniagaan atas talian juga menjadi sasaran produk kami dengan mempromosikan pada media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Slide yang seterusnya. Bagi slide yang kelima merupakan poin bagi pesaing. Di kawasan ini terdapat beberapa pengusaha kecil yang menjual makanan ringan kepada pelajar-pelajar sekitar kawasan Politeknik. Difahamkan bahawa mereka juga memulakan perniagaan tersebut walaupun produk yang mereka jual bukan kategori krepek seperti Salted Egg yang kami jual, tetapi ianya juga menjadi pesaing kepada kami. Untuk slide seterusnya saya akan pas kepada Song Chu Ming. Chong, mic. Terima kasih saudara Akmal. Sekarang saya akan membentangkan poin tentang USP pesaing. USP ialah unique selling point pesaing kita, ialah enemy kita lah, kita boleh fahamkan. Dan packaging mereka adalah packaging dan pembalut yang cantik. Yang ni akan menarik perhatian customer, menarik perhatian pelanggan, dan produk mereka
tanpa pengawet. Tanpa pengawet ialah kesihatan adalah baik untuk kesihatan. Okay, so ramai pelanggan akan pilih pesaing kita dan juga murah. Murah dari segi harga, murah. Sebab dari segi harga, ramai pelanggan akan tengok harga berbanding dengan produk tu, dia punya packaging. Okay, yang ni dari pemasaran lah. Okay, so seterusnya ialah kekurangan pesaing. Kekurangan pesaing ialah terlalu masin. Okay, yang terlalu masin ni tidak baik untuk kesihatan dan tidak viral. Tidak viral, kita boleh tahu lah, tak ramai orang kenali produk itu. Dan produk itu non halal dan tiada sijil halal untuk buktikan produk itu ialah halal. Okay, so kita akan kategorikan dia sebagai non halal. Okay. Dan unique selling point kita, produk kita ialah Adaptive Salted Egg Cornflakes. Okay, unique selling point kita ialah homemade, dan homemade adalah tanpa MSG. Yang ni kita boleh fahamkan sebagai baik untuk kesihatan diri. Dan produk ini viral sebab kita ada mencari selebriti atau ada selebriti mencadangkan produk ini, recommend produk ini sedap dan baik untuk kesihatan, dan yang terutamanya ialah halal. Produk ini halal dan kita ada sijil untuk buktikan dia halal. Dan perisa baru, dan ni kita ada kebelakangan ini kita ada mengeluarkan perisa baru dan packaging dan pembalut cantik. Yang ni saya rasa memang packaging design yang cantik boleh menarikkan perhatian pelanggan. Okey. Dan seterusnya saya akan pas kepada saudara Iskandar untuk membentangkan. Persilakan. Okey, ini alamat perniagaan. Alamat itu nombor 1 Jalan WF3A/11 Bandar Berang, Perak 2020, Tanjung Malin, Perak. Menggunakan alamat di Bandar Berang. Okey, yang ke-10. Yang ke-10 slide. Ke-10 iaitu operasi perniagaan. Okey, operasi perniagaan kami beroperasi pada setiap hari dan penghantaran bermula daripada 10 pagi hingga 10 malam. Slide seterusnya. Okey, ini adalah plan safety perniagaan kami daripada Berang Station ke Tanjung Malin, lepas tu kita ke Politeknik Sultan Zahid. Slide seterusnya. Okey, yang ke-12 ni saya akan bagi kepada Sojumi Malik. Okey, terima kasih saudara Iskandar. Dan sekarang saya akan membentangkan break even analysis. Break even analysis ialah kita dapat cari produk kos kita. Okey, produk kos kita. Okey. Okey, so pada hari 3 hari bulan 12 Disember 3 hari bulan 12 2021, dan kita telah menggunakan harga menggunakan RM288 untuk belikan salted egg cornflakes. Yang tu ialah modal kita lah. Dan shipping modal campur dengan shipping fees ialah RM298. Dan stock intake kali kedua ialah pada hari 10 hari bulan 12 2021, dan kita sudah menggunakan duit sebanyak RM576 untuk membeli stok, dan shipping fees cost shipping ialah RM10 dan total ialah RM586. Dan 17 hari bulan 12 2021 ialah merupakan stok intake ketiga, iaitu sampai sekarang ni lah, sampai ke belakangan ini stok intake ketiga kita telah menggunakan RM864 untuk membeli stok, dan cost shipping ialah RM874. Okey. Dan kat bawah, kat jadual bawah
kita boleh nampak ialah revenue dengan profit dengan tarik. Okay, pada 3 hari bulan 12 2021, revenue kita dapat RM360 dan profit kita dapat ialah RM62. Okay, dan pada 10 hari bulan 12 2021, revenue kita mencapai RM720 dan profit dia adalah RM134. Dan pada stock intake yang kebelakangan inilah kita anggaran 17 hari bulan 12 2021 kita menganggarkan revenue itu akan sampai RM1,080 dan profitnya ialah RM206. Okey, yang ni ialah line chart, okey. Line graph, okey. Line graph ini menunjukkan break even analysis lah. Dan kita boleh nampak titik event analysis. Titik break even analysis ialah break even analysis point. Okey, break even analysis point terletak pada ini. Okey. 15 hari bulan 12 dan dia merupakan antara 15 dan 16, dia mungkin dia dalam 12 tengah hari. Okay, kita sudah dapat titik break event analysis. Okay, slide seterusnya saya ingin pas kepada saudara Iskandar untuk membentangkan. Saudara Iskandar, dipersilakan. Okey, financing projek yang pertama itu pelan kewangan adalah penting untuk kejayaan keseluruhan konflik telemasi adaptif. Kerana ia membantu tentukan saiz pelaburan iaitu kos pelaksanaan projek. Yang kedua, kenal pasti dan cadangkan sumber kewangan yang berkaitan. Yang ketiga, pastikan modal permulaan mencukupi. Dan keempat, menilai daya maju projek sebelum pelaburan sebenar dilakukan. Dan yang terakhir itu membimbing pelaksanaan rancangan. Okey, seterusnya. Okey, rumusan. Okey, berdasarkan perancangan dan anjuran pendapatan dan pengerjaan, penjual ejen Salter Aid amat yakin usaha penjagaan ini akan menghasilkan pulangan pelaburan yang memuaskan dari hari ke hari. Perniagaan akan melaksanakan strategi perniagaan secara berterusan, terutamanya dalam aspek pemasaran bagi memastikan perniagaan tersebut dikenali pelanggan, dan kami berharap dapat membina pelanggan setia hari demi hari. Okey. Seterusnya. Okey, sekian, terima kasih kepada grup kami. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih.